Dan kira-kiranya tumpukan itu boleh jadi sikit sebanyak ada kesan dia, itu dimaafkan. Tak apa, dimaafkan. Pasal apa? Pasal dia kira air ni di tanah Arab pada masa tu, bila-bila pula, terutamanya pada masa tu, sikit sangat, jimat sangat, mereka berjimat sangat air ni. Kira-kiranya basuh tu tidaklah kuat benar. Bila tidak kuat benar, boleh jadi ada sikit sebanyak kesan dia. Kesan dia tu dimaafkan. Tu dia nak ayat. Tidaklah kata basuh tu kena jauh benar, sampai tak ada langsung. Tidak syarat gitu. Tidaklah sepayah tu. Kalau tidak kita berasa ragu-ragu. Tidak gitu. Kalau ada sikit sebanyak, misalnya darah, lepas pada kita basuh tu ada lagi sikit-sikit ada kan, warna muda gitu, tidaklah seperti tak apa dah. Tak apa dah. Dan kalau tidak hilang sampai kesuk sampai ke bila pun tak hilang, tak apa, dimaafkan. Itu ni anak ayat sini. Dalam bab menghadapi najis itu gitulah keadaannya. Untuk sembahyang tak apa, pakai setelah dibasuh. Tapi kalau untuk lain tak apa, tak basuh tak apa. Untuk tidur kau misalnya, untuk tidur kita pakai ada kotor sikit, tak apa, dimaafkan. Tak apa. Begitu juga kita nak pergi menanam kau gapo kau, tak apa, boleh. Najis, cuma nak sembahyang tak boleh lah. Nak sembahyang tak boleh. Boleh apabila dibasuh, itu saja. Kemudian kita masuk kepada bab baru pula hari ni. Hak saat ni tu sambungan kepada sebelum ni lah, iaitu masih lagi berkenaan dengan air mani. Habis lah tu. Imam Bukhari nak cerita pasal air kencing binatang pula. Dulu hak bab dulu kan, air kencing ni kena seksa kubur gitu gini, tu dia ayat air kencing manusia. Ni nak cerita air kencing binatang, adakah najis atau tidak? Air kencing manusia tu sepakat ulama mengatakan najis dan perlu dibersihkan. Kalau tidak, sembahyang tak sah. Kalau kena air kencing, walaupun sikit, kecuali yang kita tidak pastikanlah, tidak terkawal. Tapi kalau kita pasti kena, tak boleh, kena basuh. Sekarang ni dia nak bincang tentang air kencing binatang pula. Notas 119 sebahagian daripada perbahasan tentang air kencing binatang telah pun dibincangkan pada nota 101 dulu dalam hal ni. Dalam hal ni kau kitab Taharah 2 dulu. Mana kena tengok tu jugalah, tak usah ulang. Tengok juga situ siapa dia pendapat lagu mana. Situ sudah ada dah. Tapi pada masa bincang tentang air kencing manusia, dulu air kencing manusia, hak ni khusus berkenaan dengan air kencing binatang. Ada apa kita tengok sini dulu. Melalui bab ini Imam Bukhari sekali lagi, malah dengan lebih jelas lagi, mahu menyatakan pandangannya tentang air kencing dan tahi binatang. Seperti telah dikemukakan sebelum ini bahawa Ibnu Battal berkata, demikian juga kata Kirmani, ini juga pensyarah kepada kitab Bukhari. Bukhari berpendapat air kencing dan tahi binatang sama ada yang halal dimakan ataupun tidak najis. Dulu kita rayak dah, kebanyakan ulama kata Imam Bukhari hanya mengatakan tidak najis tu air kencing binatang yang halal dimakan. Begitu juga tahi dia. Adapun air kencing dan tahi binatang yang haram dimakan, itu najis. Kebanyakan ulama kata begitu. Tapi Ibnu Battal dan Kirmani mengatakan gini. Ya dia kata gini ni, apa sebab? Ni bab ni lah. Dulu kan kita kata dah akan datang bab dia. Ni dia faham daripada bab ni lah. Alasannya ialah
Bukhari di dalam bab ini telah menyebutkan air kencing unta dan binatang-binatang lain. Air kencing unta dan binatang-binatang lain. Ad-dawa, itu dalam tajuk dia tu. Perkataan binatang-binatang lain itu bermaksud yang halal dimakan seperti kambing, atau yang tidak halal seperti keledai dan sebagainya. Ini kerana Darul Barid bukan hanya mengumpulkan unta sahaja, malah di sana juga terdapat binatang-binatang lain yang dijadikan sebagai kenderaan seperti keledai. Selain itu, Abu Musa al-Asy'ari yang terkenal sangat keras dan cermat dalam masalah air kencing manusia itu juga bermudah-mudah dalam menghadapi air kencing binatang apabila beliau bersembahyang di Darul Barid yang terdapat padanya air kencing dan tahi bermacam-macam binatang. Tentu sekali lah, pada pandangan beliau, air kencing binatang tidak najis seperti air kencing manusia. Itu cara Imam Bukhari fahamnya. Dia kata, cuba kita tengok di sini dalam tajuk ni, maknanya Ibnu Battal faham tu. Bukhari berpendapat gitu. Sebenarnya Imam Bukhari tak ada royak dengan jelas. Tak ada. Setara ni adalah kitab dia ni. Ulama-ulama masing-masing cuba faham maksud dia. Sebab apa? Setiap perkataan yang dia sebut dia bukan saja. Macam sini, air kencing unta dan binatang lain. Binatang ni, dabah ni, tidak semuanya halal dimakan. Yang haram dimakan pun dabah juga, binatang. Bila dia sebut gini, maknanya bagi dia, hak halal ke hak tidak halal ke, air kencing dia tu tidak najis. Bukan bermakna nak ajar supaya kita jadi pengotor, nak ayat dari segi hukum. Terutamanya pada masa tu. Jangan kita tengok masa kita ni. Terutamanya pada masa tu. Dan dalam setengah-setengah masyarakat, kalau kita perhatikan, hubungan mereka dengan binatang-binatang ni sangat rapat. Banyak sangat binatang-binatang. Binatang dijadikan kenderaan mereka. Di tengah-tengah jalan pun sibuk dengan binatang. Binatang tu macam-macam. Dan sebelum pada ni, Dulu kita bicara, iaitu anjing duk kucing dalam masjid kan, Imam Bukhari kata tak apa. Air kencing dia tidak najis. Kalau najis tu apa? Sudah lah. Pula dalam masjid pernah tu. Di situ dia sudah tekan dah dulu. Ni tempat-tempat lain pula dia tekan pula. Sebab itu Ibnu Battal kata mengikut Bukhari ni lagu tu. Dan selain daripada Bukhari, Daud Zahiri serupa lagu tu. Tapi Zahiri ni dia macam Ibnu Hazm Zahiri juga, tapi dia tidak setuju. Dia tidak lagu tu pendapat dia. Pendapat dia serupa dengan Syafi'i, iaitu semua air kencing ni najis berlaku. Tak kira air kencing manusia kau binatang halal dimakan, kau tidak halal dimakan, kau najis berlaku. Ibnu Hazm lagu tu. Dalam kitab dia Muhalla dia tu, memang dia panjang dia tolak pendapat kau kata tidak najis. Maknanya jangan kita anggap Zahiri ni serupa berlaku. Dah ramai puak-puak Zahiri tu. Ramai. Tapi dalam masalah ni Daud Zahiri jelas. Memang dia kata tidak najis. Kalau begitu, mengikut Ibnu Battal je lah. Pendapat Imam Bukhari serupa dengan Daud Zahiri. Tapi kalau mengikut kebanyakan ulama pensyarah Bukhari yang lain, dia kata Bukhari hanya mengatakan binatang yang halal dimakan saja. Air kencing dia dan najis dia, tahi dia tu yang tidak najis. Hak tidak halal dimakan najis. Lepas tu dawab di sini, maksudnya dawab yang halal dimakan. Kalau kita kata keldai itu adakah sudah muktamad tidak boleh dimakan? Ijma' kau sepakat kau semua ulama mengatakan tak boleh makan? Tidak lagi. Kalau ada dalam kandang tu unta dijadikan sebagai kenderaan pada masa tu. Kuda boleh makan. Keldai masih khilaf lagi. Di mana kalau kita nak kata di sini hak maksud dawab ni hak tidak boleh dimakan, tidak halal dimakan, tidak jelas lagi.